kasih Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada pihak Radio Television Brunei kerana memberikan kesempatan dan ruang untuk memberikan sedikit penerangan mengenai School Assess Grades ataupun SAG. Seperti yang diutarakan tadi, School Assess Grade adalah penilaian berdasarkan pencapaian sebenar pelajar yang merangkumi pembelajaran dan markah pelajar-pelajar sepanjang sesi persekolahan tahun 2021 melalui penilaian kendalian sekolah atau di peringkat sekolah dikenali dengan School Based Assessment. Kaedah penilaian SAG merupakan penilaian alternatif Cambridge International Education bagi negara-negara yang terjejas oleh wabak pandemik COVID-19 di mana peperiksaan secara bersemuka adalah tidak selamat untuk dilaksanakan. Penilaian SAG ini juga telah pun diguna pakai oleh beberapa buah negara yang terjejas oleh pandemik tersebut pada sesi peperiksaan Jun 2021 yang lalu. Antaranya negara United Kingdom, Mexico, Ecuador, Philippines, Indonesia, Myanmar dan Brazil. Baik, mungkin kita boleh Puan terangkan juga ya, rasional Kementerian Pendidikan untuk memilih menggantikan peperiksaan secara bertulis ke penilaian SAG ini. Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Okey. Terima kasih. Sebenarnya seperti yang sedia maklum di negara kita, kadar penularan jangkitan tempatan masih membimbangkan dan seterusnya belum mengizinkan bagi Kementerian Pendidikan untuk mengadakan peperiksaan bertulis secara bersemuka. Bagi Kementerian Pendidikan sentiasa memberikan keutamaan terhadap keselamatan serta kesejahteraan pelajar-pelajar dan guru-gurunya. Tambahan lagi, sekiranya peperiksaan secara bersemuka dijalankan, kita ini juga perlu memikirkan kemungkinan pelajar di dalam kuarantin order bersama keluarga, iaitu dalam jangka masa panjang. Jadi dengan adanya SAG tersebut, semua pelajar sebenarnya berpeluang mendapat grade penilaian sepanjang pembelajaran tahun akademik mereka. Di sini penilaian SAG dapat kita lihat mengukur keupayaan pelajar, mengambil kira kesukaran untuk hadir secara fizikal. Dan tambahan lagi, insya-Allah akan dapat mengukur juga ability dan potensi student. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pula dengan penilaian SAG ini akan menilai para pelajar sebetulnya ni Puan? Silakan. Okay. Penilaian setiap pelajar adalah daripada 3 jenis substantial work yang mana pemilihan tugasan tersebut akan dimasukkan dalam portfolio tertakluk pada ketetapan pihak sekolah masing-masing. Ada 6 substantial work yang disenaraikan oleh pihak Cambridge International. Yang pertama, kertas soalan peperiksaan lalu yang lengkap. Yang kedua, kerja khusus yang lengkap, iaitu mengikut sukatan mata pelajaran. Yang ketiga, kombinasi soalan-soalan yang diambil daripada kertas-kertas peperiksaan yang lalu. Yang keempat, kertas soalan ujian kelayakan. Yang kelima, extended project yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir, tugasan seperti essay, assignment, problems dan praktikal. Jenis tugasan yang saya sebutkan tadi adalah memenuhi kriteria, hendaklah memenuhi kriteria iaitu merangkumi kesemua isi kandungan mata pelajaran dan objektif penilaian mengikut sukatan mata pelajaran. Penilaian-penilaian tersebut diberikan kepada pelajar hendaklah dalam durasi 1 jam atau lebih. Dalam hal ini, pihak sekolah hendaklah memastikan bahawa penilaian tersebut mengikut learning objectives dan assessment objectives seperti mana yang digariskan dalam sukatan mata pelajaran termasuk theoretical knowledge dan understanding dan practical skill. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menyertakan dokumen sokongan
ataupun rational document dengan menjelaskan secara terperinci justifikasi pemilihan jenis SAG bagi pelajar-pelajar berkenaan. Artinya, mengapa mereka memilih tugasan daripada 6 yang disenaraikan tadi. Mesti ada justifikasinya. Dan penilaian SAG ini melalui quality assurance di peringkat Cambridge International akan dilaksanakan, iaitu memastikan bahawa penilaian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah berintegriti, mempunyai nilai serta mencapai piawaian dan sebanding dengan penilaian yang dilaksanakan oleh badan-badan peperiksaan luar negara. Itu yang saya... Ya. Baik, Puan, kita ingin mengetahui, mungkin Puan dapat menjelaskannya juga ya secara rinci bagaimana pula pelajar-pelajar di bawah pendidikan khas akan dinilai melalui penilaian SAG ini. Silakan Puan. Alhamdulillah, seperti juga peperiksaan biasa yang secara bersemuka, pelajar-pelajar dalam kategori pendidikan khas akan diberikan access arrangement, iaitu mengaturkan keperluan tertentu pada calon-calon mengikut jenis keupayaan pelajar semasa menduduki peperiksaan. Keperluan-keperluan ini dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan pelajar-pelajar keperluan khas mempunyai peluang yang sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Access arrangement yang saya maksudkan di sini seperti kalau masalah fizikal diberikan tambahan masa sebanyak 25%. Sementara jika masalah penglihatan ini pun mengikut tahap severity calon, saiz font yang besar misalnya mungkin diberikan lagi saiz kertas yang besar, modified paper, dan ada pembaca soalan dan ada yang memerlukan soalan dalam bentuk braille dan juga boleh diberikan tambahan masa. Sementara calon autistik, pengawasan secara individu dan juga tambahan masa, dan bagi masalah hearing impaired, tambahan masa sebanyak 25% serupa dengan masalah fizikal dan dikecualikan untuk menduduki ujian lisan. Ujian lisan ini adalah kalau Mahirah ingat oral exam English dan Bahasa Melayu. Itu dikecualikan. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin sebagai akhirnya mungkin ada harapan ataupun saranan ataupun sebagai kesimpulannya nih. Ataupun ya mengenai dengan kualiti sebetulnya. Kita ingin mengetahui juga tentang kualitinya sebetulnya, Mahirah. Kualiti penilaian SAG yang sebanding dengan peperiksaan secara bertulis atau bersemuka, dan adakah ianya keputusan peperiksaan melalui kaedah penilaian SAG ini diiktiraf sebagaimana lazimnya ni, Puan? Sebenarnya penilaian SAG ini adalah serupa penilaiannya dengan peperiksaan secara bersemuka, terutama dari segi pengiktirafan. Jadi melalui proses quality assurance check dari pihak Cambridge Assessment International Education, badan peperiksaan memastikan penilaian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah mencapai tahap piawaian serta sebanding dengan penilaian yang dikendalikan oleh badan-badan peperiksaan luar negeri. Pelajar-pelajar boleh menggunakan keputusan tersebut untuk memasuki pusat tingkatan 6 college dan universiti seperti lazimnya. Dan status kelulusan yang diperolehi melalui kaedah ini adalah sama tarafnya dengan peperiksaan BCGC O-Level, AS dan A-Level dan IGCSE yang dikendalikan sebelum ini. Ya, baik. Dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan penilaian SAG November 2021? Dan mungkin dapat dijelaskan juga, Puan, di manakah boleh memperolehi maklumat lanjut mengenai dengan penilaian SAG ini? Silakan. Alhamdulillah, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan bersama juga dengan Jabatan Sekolah-Sekolah melaksanakan beberapa tindakan, iaitu seperti sesi kongsi sama pelaksanaan SAG pada peringkat sekolah dan guru-guru di seluruh negara, dan sesi webinar dikendalikan oleh pihak Cambridge International juga diadakan pada minggu lepas, iaitu 15 September.
dan mengongsikan himpunan dan soalan-soalan dan jawapan berkenaan dengan SAG kepada pihak sekolah melalui portal dan memberikan informasi dari masa ke semasa mengenai SAG dengan pihak sekolah. Dan yang terakhir, mengongsikan pautan laman sesawang mengenai penilaian SAG kepada pihak sekolah. Bagi makluman lanjut, orang awam boleh menghubungi terus Jabatan Peperiksaan melalui talian 2380630 dan email Jabatan Peperiksaan iaitu jbt.peperiksaan.helpdesk@moi.gov.bn dan boleh juga melayari laman web yang https www.cambridgeinternational.org COVID November 2021 Exam Series. Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan ya di atas perkongsiannya bersama kita pada pagi ini. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi Puan. Untuk itu Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih.